أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mendoakan walau di mana jua tuan-tuan dan puan-puan ada semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, inayah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi sama-sama kembali dalam siaran Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Untuk edisi pada hari ini, Selasa 5 November 2024, dan juga bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1446 Hijri. Tajuk yang cukup menarik yang bakal sama-sama kita diskusikan, bincangkan pada pagi ini, iaitu keringanan dalam bersuci. Dan kita bawakan sebagaimana biasa di pagi Selasa kita pada hari ini dari Pertubuhan Akademi Al-Bayan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi atau Dr. HD. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamu tak jumpa Dr. Masya-Allah. Sihat Dr. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebagaimana biasa Doktor dan juga para penonton, tidak lengkap kita punya perbincangan pada pagi ini tanpa soalan yang diajukan oleh para penonton kita. Jadi anda ingin menghantarkan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh tekan pada poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, hantarkan soalan dan juga kemusykilan anda, dan jangan lupa untuk kongsikan live Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3. Anda juga boleh ikuti kami menerusi media sosial Instagram dan juga TikTok official Tanyalah Ustaz, official Tanyalah Ustaz. Ini antara platform ataupun media sosial rasmi bagi siaran Tanyalah Ustaz TV3. Dan Fadil Doktor, kita juga bersiaran serentak. Para penonton menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke penghujung siaran. Baik Fadil Doktor, bila sebut tentang keringanan dalam bersuci yang merupakan kemudahan ataupun rukhsah disebutkan dalam Islam yang diberikan kepada umat Islam ketika mana kita menghadapi kesukaran seperti ketiadaan air ataupun masalah-masalah yang melibatkan kesihatan. Dan ini menunjukkan juga bahawa keindahan syariat Islam itu yang cukup fleksibel dan tidak membebankan disebutkan. Jadi untuk memastikan umat Islam tetap dapat melaksanakan ibadah dengan mudah dan sempurna, ini antara keindahan syariat Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan tersebut. Jadi sebagai mukadimah saya serahkan kepada Fadil Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan kerahmatan, kasih sayang, semoga Allah berikan kepada kita hidayah, limpah kerahmatan sehinggalah kita menemuinya. Terima kasih pada Dai Anas. Semoga Allah berikan kebaikan yang berpanjangan. Amin ya Allah. Tadi Dai Anas kata dia semalam tidur lewat. Masya Allah. Semoga setiap gerak yang diberikan tu oleh Allah tu dapat ganjaran dan pahala insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih pada semua yang di belakang tabir, produser sehinggalah semua yang pembantu dan sebagainya. Mereka yang usaha untuk buat satu program yang sangat baik iaitu Tanyalah Ustaz. Semoga diberikan kebaikan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah bersedia untuk kita mendalami ilmu fiqh, semoga Allah berikan kepada kita kefahaman insya-Allah. Asasnya bila kita sebut mengenai rukhsah, bahasa Arabnya disebut rukhsah, iaitu keringanan. Yang mana kalau kita tengok sebenarnya Islam ni mudah.
Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang termampu olehnya. Maksudnya Allah berikan kepadanya keringanan. Allah tahu apa yang kita mampu untuk memikul. Dan begitu juga kalau kita lihat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana hadis yang dikeluarkan oleh Jabir bin Abdullah, orang yang dalam keadaan seperti mana ringkasan hadis ni, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia tak mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya dia boleh bertayamum. Ini antara keringanan-keringanan yang kalau kita lihat dalam tajuk kita ni, dalam keadaan bersuci. Begitu juga kalau kita tengok dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun wa lan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama itu sangat mudah dan tidaklah seseorang mempersulitkan agama melainkan dia akan kalah dengan apa yang dia tidak mampu untuk pikul. Kan itu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kalau sekiranya kita pandang Islam tu susah untuk diamalkan, maka kita akan mendapati kesulitan. Disebabkan apa? Disebabkan kejahilan kita. Kan itu bila kita belajar tentang keluasan, kelapangan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat mudah untuk kita amalkan setiap apa yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita lihat keringanan ni, Dai Anas, ibu-ibu, ayah-ayah, sebenarnya dia dalam banyak bab. Dia bukan saja dalam bab bersuci. Contohnya dalam bab bersuci, bagi orang yang tidak boleh berwuduk, maka dia boleh menggantikan dengan tayamum. Sekiranya seseorang tidak mendapati air ataupun sakit dalam keadaan dia nak mandi wajib, maka di sana dia boleh bertayamum juga. Sekiranya dia tidak ada air pun, tidak ada tayamum pun tak boleh, maksudnya dia tak boleh nak kedua-duanya, tak boleh, maka dia boleh solat dalam keadaan menghormati waktu. Itu dalam bab bersuci. Begitu juga dalam keadaan bab solat. Kalau kita lihat, bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh dalam keadaan duduk. Dalam keadaan dia duduk dia tak boleh, dia boleh dalam keadaan baring. Maknanya keringanan-keringanan ini dinamakan rukhsah. Maka beruntunglah orang yang mengetahui tentang keindahan, tentang keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lagi-lagi dalam bab musafir, kita tahu musafir saja, walaupun kita tidak dalam keadaan letih ataupun tak ada dalam keadaan sukar, maka kita diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqasarkan salat. Itu keringanan, nampak? Sekiranya dia nak solat dengan sempurna 4 rakaat, tidak jadi masalah, tapi rugilah dia tak ambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bab ni mukaddimahnya, bahawa hikmah yang sangat besar yang disebutkan oleh para alim ulama, keringanan ini adalah menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah ke atas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memudahkan sebenarnya urusan-urusan ibadah kita dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kalau sekiranya kita masuk hospital macam mana, kalau tak ada debu tayamum macam mana. Yang ni kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Dua tajuk yang kita akan bawa, iaitu dalam keringanan dalam bersuci. Yang pertama kita akan bincang mengenai bab tayamum. Yang kedua, sekiranya kita tak boleh berwuduk dan tak boleh juga untuk nak bertayamum, apa yang perlu kita lakukan, dan insya-Allah kita akan tunjukkan praktikal. Baik doktor, kita ada soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita. Bertuah dia terpilih soalan yang pertama pagi ini. Kita ada Mas Niza. Baik, soalan saya Ustaz, bagaimanakah keringanan bersuci ketika ketiadaan air, cuma sedikit kegunaan untuk makanan dan minuman? Adakah istinja dengan bahan-bahan kering juga diperbolehkan, seperti menggunakan tisu sahaja tanpa air? Dan yang kedua, adakah orang yang setelah melakukan pembedahan wajib bersuci untuk menghilangkan kesan bau dan rasa darah yang masih ada? Apakah ada cara atau kaedah keringanan dalam bersuci, doktor? Terima kasih pada Puan Mas atas soalan. Ada dua soalan di sana. Yang pertama mengenai
istinja. Bila kita sebut istinja boleh digunakan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan air, yang kedua dengan menggunakan bahan kesat. Istinja ni adalah untuk nak menyucikan jalan depan dan jalan belakang. Itu jalan yang keluar najis padanya depan ataupun yang keluar najis padanya jalan belakang. Maka sekiranya keadaan itu kita ada air, tetapi air itu untuk digunakan bagi kehidupan. Maksudnya cukup untuk keperluan hidup dia ketika itu. Maka para alim ulama kata dia sebenarnya tidak jadi masalah sekiranya walaupun ada air, dia nak menggunakan benda kesat. Jadi adakah salah ataupun tidak? Maka jawapannya tidak salah. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri meletakkan bahawa sekiranya kita nak menyucikan jalan depan dan jalan belakang, sama ada dengan menggunakan air ataupun menggunakan bahan yang kesat ataupun menggunakan kedua-duanya, tidak jadi masalah. Yang penting menepati syarat-syaratnya. Kalau menggunakan air kita dah biasa dah, Anas. Tapi kalau menggunakan bahan kesat ni, dia kadang-kadang kita rasa, Ustaz, minta maaf saya sebut, mungkin ada yang tengah sarapan, Ustaz, ya Allah Ustaz, gelilah Ustaz, saya tak biasa, saya kena guna air. Pergi pula tandas di negara Eropah, kadang dia tak ada pipe air ni. Betul. Kan kita cari pun tak ada. Sekarang ni tandas kita pun ada sesetengah mall, banyak yang tak ada. Cari dah habis dah. Kan siap minta orang sebelah tolong ambilkan air. Jadi menggunakan, dia sediakan tisu. Jadi nak menggunakan tisu itu untuk nak beristinja, mungkin kita tak selesa mungkin, ataupun mungkin tak biasa. Tetapi Islam berikan kelonggaran. Ya, Islam berikan kebenaran, bukan saja kelonggaran, kebenaran untuk menggunakan bahan kesat. Tetapi dia ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu benda itu mesti kering. Tisu yang ada tu jangan pergi basah kan. Kalau basah dia tak jadi dah istinja, dia mesti kering. Kemudian ni antara syarat yang saya nampak kebiasaan kita ni terlepas pandang. Jalan depan dan jalan belakang tu contohnya, dia mesti kita bersihkan di tempat keluar. Dia tak boleh pergi dah ke tempat yang lain. Dia mesti dekat jalan depan yang keluar dan jalan belakang yang tempat keluar, di situlah yang perlu dibersihkan. Dan dia tak boleh kering. Kan dia tunggu najis tu sampai kering baru, sebab benda kesat ni tak boleh menghilangkan benda yang kering. Jadi waktu keluar itu, waktu itulah yang dia akan istinja. Maka kata ulama, sekiranya jangan kata seperti dalam soalan ni dia ada air untuk minum dan makan saja, boleh tak menggunakan bahan kesat? Maka kalau sekiranya ada air cukup untuk nak minum ke ataupun mungkin untuk nak kegunaan harian dia, maka sekiranya dia nak menggunakan bahan kesat itu dibenarkan. Dalam Islam tidak jadi masalah. Untuk yang kedua, adakah orang yang operation ni dia wajib bersuci untuk menghilangkan kesan bau darah yang masih ada? Maka kata ulama, darah ni dalam kategori najis mutawasitah, najis pertengahan. Maka sekiranya dia kena darah pada bahagian tubuh badannya ataupun pakaiannya ataupun tempat, dan yang mana dia nak melakukan ibadah solat, maka sewajibnya dan memang diperlukan untuk dia membersihkan najis itu. Maka kata ulama, seperti mana ada satu hadis Nabi SAW, datang seorang wanita, dia berjumpa dengan Nabi SAW, dia bertanyakan tentang darah haid. Maka Nabi suruh basuh, dan bekas darah itu hendaklah dikikisnya sekadar atas kemampuan. Sekiranya dah tak mampu, masih lagi ada kesan bekas darah, warnanya saja, hilangnya bau dah tak ada dah. Mungkin warnanya saja yang berbaki, bau dah tidak ada, rasa pun dah tidak ada. Maka kategori yang kita pernah sebut dah sebelum daripada ni, hukumnya suci, maka dia boleh bawa dalam keadaan solat. Sebab kadang-kadang darah ni nak hilangkan susah. Maka dia perlukan kepada mungkin chemical yang kuat untuk nak menghilangkan kesan darah. Tapi sekiranya dah hilang tanda-tanda yang seperti yang saya sebut tadi, bau dah tidak ada, rasa dah tidak ada, yang hanya adalah tinggal warna sahaja, maka kata ulama tidak jadi masalah. Sebab itu kalau orang yang dalam keadaan operation terkena pada pakaiannya, maka kita kena ketahui itu merupakan najis pertengahan, dan untuk menghilangkan najis pertengahan mestilah dihilangkan sifat-sifatnya tadi, bau, warna dan rasa.
Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan, Fadil Doktor dan juga para penonton. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali membahaskan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, keringanan dalam bersuci. Dan masih lagi bersama-sama dengan kita pada pagi ini bintang ilmuwan Fadil Dr. HD. Dan sebagaimana biasa, berdirinya kami berdua di sini bukanlah untuk menyanyikan choir ataupun dan sebagainya, tapi kita nak kongsikan sebagaimana biasa, Doktor. Kita punya nota pada pagi ini. Jadi kepada para penonton, bersiap sedia untuk salin ataupun catat. Senang hari ini dia boleh tangkap layar aja kan. Jadi saya serahkan kepada Fadil Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Da'i Anas, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak terus pergi ke papan putih sebab kita nak tengok, kalau tadi kita sebut mengenai keringanan dalam bersuci, khususnya dalam bab bersuci ni, apa keringanan-keringanan yang dibenarkan? Memang sebenarnya tajuk ni tajuk yang sangat besar. Banyak keringanan-keringanan yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita nak bersuci. Contohnya bagaimana cara untuk kita nak menghilangkan was-was, penyakit was-was, semuanya ada di dalam hadis baginda Rasulullah. Tetapi kita nak sentuh beberapa keadaan yang mana keadaan ni mungkin berlaku dalam kalangan kita, ataupun mungkin nanti satu hari kita akan mendepani dengan situasi-situasi yang kita bincangkan. Maka kalau kita tengok di papan putih ni, keringanan dalam bersuci yang pertama kita ada tayammum. Kalau ikut seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah perintahkan kita untuk berwuduk. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, membasuh kaki hingga ke ka'b, ke buku lali. Tetapi sekiranya kita tidak mampu untuk nak berwuduk, maka fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah kamu bertayamum dengan benda yang baik yang timbul, iaitu debu tanah, seperti mana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Maka kalau kita lihat keringanan dalam bersuci, yang pertama adalah tayamum. Mungkin disebabkan ada beberapa sebab yang mengharuskan dia bertayamum. Yang pertama, kata ulama, air benar-benar tiada. Maknanya tidak ada air. Kan, mungkin kita di Malaysia ni mungkin air banyak, sumber tu banyak, alhamdulillah. Tapi di negara Arab, kalau contohnya di padang pasir, mungkin dalam keadaan air sumber tu terhad, tidak ada, maka bagaimana dia nak berwuduk? Maka di sana sekiranya air itu benar-benar tiada, maka dibolehkan untuk bertayamum. Mungkin ada soalan, Ustaz, rumah saya bekalan air putus sebab tak bayar, jadi boleh tak saya bertayamum? Ada orang tanya. Jadi dia kena tengok syarat yang kedua. Dia pula, jarak tempat ada air terlalu jauh, sekitar 1.6 km. Maknanya dalam sekitar 1.6 km, ataupun disebutkan dalam mazhab Syafi'i 1 mil. Satu mil ni iaitu 1.6 km, yang mana disebutkan kalau sekiranya dalam sekitar itu jarak itu tidak ada, maka barulah dia boleh bertayamum. Kena pergi rumah jiran, mungkin dia tak bayar bil air, jiran sebelah ada. Kena pergi jiran sebelah. Surau tu ada. Jadi kena pergi. Jangan duduk, Ustaz, alhamdulillah hari ini saya dah belajar, ada keringanan, kebetulan bil air elektrik saya putus, jadi saya boleh dah tayamum. Tak boleh sekiranya tak mencukupi syaratnya tadi disebutkan oleh para alim ulama. Mungkin rumah dia jauh kot. Dia satu rumah aja tengah-tengah. Mungkinlah dekat betul-betul dekat dalam kelapa sawit tu 1.6 km itu saja yang ada. Yang ketiga, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Mungkin disebabkan disebut jabirah. Jabirah ni iaitu dia balut simen, tangan dia mungkin, kaki dia patah, ataupun mungkin luka yang tak boleh kena air. Jadi siapa yang perlu memberi tahu tentang dia tak boleh kena air? Doktor. Sebab kalau tanya Ustaz,
Ustaz tak tahu. Betul. Sama ada boleh memudaratkan ataupun tidak. Kerana ini berlaku di dalam hadis Jabir bin Abdullah. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada seorang laki-laki bersama dengan kami, dia terkena batu, kepalanya luka. Kemudian dia dalam keadaan dah kepala luka, waktu itu dia berjunub. Dia mimpi, kemudian berjunub, dan dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dia kata, perlu tak dia bertayamum? Maka sahabat kata, engkau tidak ada kelonggaran, kau kena menggunakan air. Jadi dia gunakan air, lalu meninggal dia, mati dia. Dan cerita ni sampai kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? Qatalahumullah. Engkau telah bunuh dia. Jadi Allah akan bunuh kamu. Kenapa? Kerana memberikan pandangan sehingga menyebabkan kemudaratan. Sebab tu Nabi sebut sesungguhnya untuk mengangkat kejahilan ini dengan kita bertanya. Sebab itu kalau sekiranya doktor sebut tak boleh menggunakan air disebabkan boleh memudaratkan, maka kita kena ikut saranan doktor yang mana dia tu adil. Sebab tu nombor 3 ni kita kena faham betul-betul. Okay. Yang keempat, mungkin dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Cuaca yang sangat sejuk ni dia cuaca yang kalau di negara kita tidak ada. Kalau setakat pasang aircon 16 darjah Celsius kita rasa sejuk dah, Ustaz, boleh tayamum dah ni. Cameron Highland. Cameron Highland contoh tak sampai lagi sejuk. Dia di bawah paras mungkin kosong negatif, negatif. Kemudian memang sangat sejuk, tapi sekiranya dia ada air panas, dia boleh ikhtiar untuk water heater, dia boleh menggunakan air panas dan sebagainya untuk dia nak berwuduk, maka dia kena berwuduk. Tapi sekiranya dalam keadaan-keadaan yang boleh memudaratkan diri, jadi sebab tu dia kena mengetahui adakah memudaratkan dirinya ataupun tidak. Sekiranya memudaratkan, maka pada waktu itu dia boleh gantikan dengan tayamum. Tapi sekiranya orang kata, Ustaz, dia tipu je, Ustaz. Kalau dia tipu, dia bukan tipu kita. Betul. Dia tipu Allah. Maknanya solatnya sah tak? Tak sah. Bila tak sah, rugilah dia solat. Jadi sebab tu, betul tak betul, maka dia kena tahu dengan ilmu pengetahuan yang sangat jelas. Ini yang pertama. Bab yang disebutkan keringanan dalam bersuci, iaitu tayammum. Yang kedua, dinamakan keringanannya juga, iaitu faqid tahuraini. Faqid tahuraini, iaitu hilang 2 cara bersuci. Apa maksudnya? Orang yang tidak mampu untuk berwuduk, maknanya yang pertama, dia tak boleh nak berwuduk. Dia tak boleh nak mengambil air wuduk seperti biasa, ataupun dia tak boleh nak bertayamum. Maknanya wuduk dengan tayamum dia tak boleh buat. Disebabkan, contoh ni mungkin jarang-jarang berlaku, tetapi mungkin dalam keadaan kita di Kuala Lumpur ni ataupun di Selangor memanglah jalan sangat jam. Dia balik asar, contohlah waktu asar, masuk waktu maghrib, lekat kat jam. Dia nak berwuduk tak boleh. Nak bertayamum, kereta memang sangat bersih, TikTok tiap-tiap hari basuh kereta. Jadi macam mana dia nak dapatkan debu tanah untuk dia nak bertayamum, ataupun bagaimana dia nak berwuduk, air tidak ada. Sekiranya dia tidak solat pada ketika itu, dia tahu bahawa akan terlepas solat maghrib, akan pergi solat isyak. Biasa kan berlaku. Jadi macam mana keadaan tu dia nak buat? Adakah dia kata, oh kalau macam ni saya tak perlu sembahyang lah, sebab dalam keadaan darurat? Tak. Ada kelonggaran, keringanan, iaitu namanya faqid tahuraini, iaitu hilang 2 cara bersuci. Dia tak boleh nak berwuduk, dia tak boleh bertayamum, maka orang itu wajib solat menghormati waktu namanya. Jadi dia solat dalam kereta tanpa ada wuduk, tanpa ada tayamum, tanpa mungkin menghadap kiblat, maka dia kena solat juga menghormati waktu. Bila dah sampai, dia kena qada balik. Macam tu juga, mungkin kalau saya sebut contoh yang ulama beri, dia diikat. Kita siapa nak ikat? Kan mungkin isteri ikat suami ni, contoh, abang jangan pergi mana-mana, abang. Duduk kat rumah, abang ni selalu keluar kan, diikat. Mungkin kalau dalam situasi itu, kan, kita tak boleh nak berwuduk, tak boleh nak tayamum, orang dah ikat kita. Dah masuk waktu zuhur. Jadi macam mana kita nak sembahyang? Maka di sana ada kelonggaran yang dinamakan solat menghormati waktu bagi sesiapa yang tak boleh berwuduk ataupun tayamum. Dan ada juga yang disebutkan oleh ulama, contohnya orang yang dalam keadaan terbakar. Dia terkena api, satu badan melecur, kemudian nak kena air tak boleh, nak kena debu tak boleh.
Jadi dia adalah kategori orang yang dalam faqid tahuraini, iaitu hilang dua cara untuk bersuci, maka dia solat menghormati waktu. Dan ulama kata kalau qada, tengok adakah waktu tu banyak. Kalau sekiranya banyak, maka tak perlu qada. Tapi sekiranya sikit, dia boleh mampu buat, maka dia kena qada. Itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Masya-Allah, tabarakallah, indahnya hidup dalam syariat Islam. Walau apapun keadaan kita, ibadah dan juga solat terutamanya tidak boleh ditinggalkan. Inilah betapa besarnya cinta kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para doktor dan juga para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi akan kita kongsikan. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, amin insya-Allah. Kita masih lagi bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita, Fadil Ustaz Dr. HD. Untuk doktor, kita teruskan lagi keringanan dalam bersuci, rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan hari ini kita bawakan sebagaimana biasa, kita nak tunjuk praktikal. Dan doktor tadi doktor sebut sikitlah sebelum kita nak raikan soalan tentang solat hormat waktu. Ada yang bertanya, kata Ustaz, macam mana cara nak niat dan juga sedikit kaifiat, sedikit mungkin Ustaz, doktor boleh kongsikan. Baik, terima kasih yang bertanya. Tadi kalau kita sebut solat menghormati waktu ni, dia adalah solat yang hilang dua caranya. Cara untuk berwuduk ataupun tayamum. Maka bagaimana kita nak niat? Niatnya sahaja aku solat zuhur. Contohlah zuhur, kita ambil zuhur ke subuh ke maghrib ke isyak, tak kisah. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat, menghormati waktu kerana Allah. Maksudnya kita niat tu menghormati waktu. Ustaz, kalau saya tak sebutkan lafaz menghormati waktu tu, tidak apa ke? Maka kata ulama tidak jadi masalah. Kerana yang penting sahaja aku solat maghrib, itulah yang paling asas, paling penting yang perlu diniatkan. Menghormati waktu tu kalau kita sebut cantik, tak sebut pun tidak jadi masalah. Tetapi bila kita sampai, maka kalau sekiranya waktu itu yang kita tinggalkan tu sedikit, kita kena qada. Kalau sekiranya terlalu banyak, maka pandangan dalam mazhab Syafi'i dia kata tidak perlu qada. Allahu Akbar. Itu antara keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita teruskan lagi, doktor. Soalan daripada Fazli Maksyah di Facebook yang saya rasa walaupun ringkas tetapi menarik soalannya. Doktor, bagaimanakah cara ataupun keringanan bagi pesakit yang kebanyakan bahagian anggota wuduknya bersimen? Mohon pencerahan. Saya rasa bersimen macam ni kot lebih kurang lah. Jadi mungkin doktor boleh tunjukkan praktikalnya. Baik, terima kasih kepada Encik Fadli atas soalan. Yang ni kena fokus sedikit. Kena fokus, kena faham sebab dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pandangan. Kadang-kadang masyarakat kita alhamdulillah dia banyak mengikuti kuliah. Dia kata ustaz ni kata lain ustaz. Betul. Yang ni dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pandangan yang saya akan usaha untuk bawakan atas faktor waktu yang adalah yang terhad. Baik. Sekiranya seseorang dia memerlukan tayamum. Kita nak tunjuk kaedah tayamum tu dahulu, kemudian bagaimana cara untuk dia bertayamum sekiranya berbalut. Kaedah tayamum yang kita ketahui seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayamum darbatan. Tayamum ni 2 kali tepukan. Darbah lil wajh, satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan kanan dan tangan kiri lah. Maksudnya yadain. Dan tepukan ini kalau tangan kanan tangan kiri ni dia sama sehinggalah ke mirfaq, sama sehinggalah ke siku. Maka kita akan tunjukkan, kita minta Syihab untuk tunjukkan praktikal. Okey, di sini ada debu tanah. Dia mesti debu tanah. Ada orang tanya, ustaz, kalau habuk boleh tak? Habuk ni dia, saya baca dalam kamus, tengok kamus juga. Habuk dengan debu ni apa beza? Habuk ni mungkin dia ada rambut, mungkin dia ada benda-benda yang macam yang kotor, dia terkumpul. Maka itu bukan debu. Debu ni mesti sa'idan taibah. Dia yang timbul di atas tanah dan dia mestilah yang bersih. Maka debu ni kebiasaannya orang akan buat, dia ambil tanah liat, dia akan tumbuk sampai lumat. Maka inilah hasil debu tu tadi kan. Macam mana kita nak buat? Maka kalau sekiranya kita ada debu, okey, kita kena letakkan di atas debu tu, begini. Okey, kemudian angkat. Okey, kamera pen sikit. Okey. Bila dah angkat ni, tengok, tunjuk ada tak debu dekat tangan? Ada. Okey, ni ada debu kat tangan.
Ni nak pakai macam make up jugalah. Okey, kemudian kita nipiskan dia. Sama ada nipiskan dia, kita tepuk begini ataupun kita tiup. Cuba tiup. Tiup dia macam jampi. Tiup tu kuat sikit contohnya. Okey. Tiup tu untuk dah nipiskan. Kemudian bagaimana dia nak buat? Daripada atas dia sapukan ke bawah. Buat daripada atas, sapukan ke bawah. Tanpa dia meratakan macam wuduk. Okey, dah selesai. Kalau wuduk ni dia mungkin ad-dalak, dia kena menggosok. Tapi yang ni dia tidak perlu menggosok. Dia cuma daripada atas sampai ke bawah, maknanya dia dah tayamum pada muka. Okey, selesai. Ni dah ada bekas tayamum, bekas debu tadi. Apa yang dia kena buat? Dia kena bersihkan. Okey, bersihkan. Selesai bersih. Kan? Tapi bersihkan ni jangan buat di atas tempat yang sama. Takut debu tu jadi debu mustakmal, debu yang telah digunakan untuk kita tayamum bagi membersihkan muka, bagi menyapu muka. Niat tadi tu masa sapu. Ya, saya terlupa pula. Waktu kita sapu tadi. Contoh. Okey, waktu kita sapu tadi, waktu itulah niat. Okey, letak waktu itulah niat saja aku. Dia kena bukan mengangkat hadas kecil. Bertayamum. Dalam mazhab Syafi'i dia mesti sebut sahaja aku bertayamum membolehkan solat. Li istibahati solah, untuk membenarkan solat. Tak boleh niat, sebab dalam mazhab Syafi'i dia berbeza dengan mazhab lain. Mazhab lain mungkin dibenarkan. Contohnya dalam mazhab Abu Hanifah, tapi dalam mazhab Syafi'i dia mesti aku bertayamum untuk membenarkan solat. Membolehkan solat. Maka waktu kita letakkan tangan dekat muka tu, waktu itulah kita niat. Macam wuduk jugalah. Okey, dah selesai, dia pun dah sapu. Tepukan kali kedua boleh tempat yang sama. Okey. Yang penting syaratnya mesti ada debu. Okey, tepuk kali kedua. Okey, selesai. Okey, dia angkat. Buat macam tadi, nipiskan. Sama ada dia nipiskan tu ataupun dia tiup. Mana-mana keadaan yang dia benarkan. Kemudian yang kedua, dia mesti menggunakan debu tadi untuk menyapu tangan. Maka kalau kita lihat, ibu-ibu cuba tengok tapak tangan masing-masing. Ada tak garisan tengah? Ada. Pembahagi Pembahagi tu ada tak garisan tengah? Ada kan? Kalau tak ada kena cek doktor. Mesti ada ni garisan tengah dekat tapak tangan ni, mesti ada. Jadi membahagikan dia sebagai dua bahagian. Satu bahagian atas, satu bahagian bawah. Okey, jadi bahagian atas dan bawah ni saya nak tunjukkan. Dia macam boleh pusing tak? Kita nak tunjukkan dekat kamera supaya mudah. Dia macam angkat tangan doa ni. Angkat tangan dua, berdoa macam ni. Kan macam kita nak berdoa ni. Jadi gunakan tangan kiri dahulu sebab kita nak sapu tangan kanan. Ni pembahagi, kan? Ni ada pembahagian. Jadi letakkan begini. Okay. Dari ujung daripada hujung ni, daripada hujung. Ni sebahagian yang kita telah gunakan. Jadi daripada atas ni kita tarik sampai ke bawah, sampai ke siku. Okey, stop sampai situ. Kita dah tarik. Belah sini tak kena lagi. Belah sini tak kena lagi. Betul tak? Sebab kita gunakan daripada atas ni, daripada 4 jari ni ke bawah. Jadi yang belah sini kita tak guna lagi. Maka kita pusingkan dia saja. Pusingkan, naik ke atas sampailah kita kenakan dekat ibu jari kita. Atas ibu jari. Atas ibu jari kita. Okey, sama juga belah kiri. Okey, ada bahagian yang ni, ada bahagian yang dah dibahagikan. Kita bahagikan dua macam ni tadi. Okey, tarik ke bawah, cuba buat. Kena praktik. Sampai ke siku, bila dah habis ke siku, belah sini tak kena, dia pusing saja. Kena pusing saja, naik atas sampai ke ibu jari tadi. Maka selesailah tayamum, iaitu tayamum ini muka dan kedua tangan kanan dan tangan kiri. Itu selesai bab tayamum. Maknanya kita tak boleh menyentuh tapak tangan kita waktu tayamum. Betul. Sebab apa? Sebab kita nak perlukan debu tu tadi. Jadi debu itu mestilah dikenakan keseluruhan anggota tayamum, iaitu muka dan kedua tangan. Okey, selesai. Sekarang ni kita nak sentuh soalan Cik Fadli ni. Kita dah tahu cara bertayamum. Betul. Sekarang ni kalau sekiranya tangan dia bersimen ataupun berbalut begini, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i ada pelbagai pandangan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, jangan kata mazhab lain. Mazhab kita sendiri pelbagai pandangan. Pandangan yang pertama, dia kena
kenakan air pada bahagian-bahagian yang boleh dikenakan air. Contohnya muka, boleh kenakan air, maka basuhlah muka sempurna seperti biasa. Tangan kanan, boleh tak kena air? Ada bahagian yang boleh kena air, ada bahagian yang tak boleh kena air. Bahagian yang boleh kenakan air, kenakan air. Bahagian yang tak boleh kena air, tinggalkan dahulu. Maka sini boleh kenakan air, kenakan air. Sini boleh kenakan air, basuh. Maknanya kita dah basuh sini, sini. Sini bagaimana? Okey. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh ulama, iaitu dia kalau sekiranya kita nak sapu air di atas balutan, syaratnya dia mesti berwuduk sebelum balut. Maksudnya dia kena bersihkan dulu, macam kita nak pakai khuf. Kita kena berwuduk dahulu baru pakai. Sekiranya batal baru sapu di atas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Boleh rujuk juga di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang dikatakan Al-Mawardi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, maknanya kalau nak balut, wuduk dahulu baru pakai. Dan kalau sekiranya kita dah buat demikian, kita dah basuh sini, di sini kita lalukan air ke atasnya saja. Macam khuf kita lalukan, kenakan air, maka dah selesai. Konsep sarung kaki khuf tu. Konsep sarung kaki khuf tu. Yang kulit tu Yang kulit tu. Tu nanti satu bab yang kita akan bicarakan. Itu musim sejuk lah. Orang yang pakai pada waktu sejuk. Jadi konsepnya sama. Lalukan air saja. Lalukan air dengan syarat dia mesti ada wuduk sebelum balut. Baik. Dalam pandangan Imam Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tadi kitab lain, ni kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dia kata kadang-kadang tak semestinya kita nak aksiden tu kita tahu. Betul. Kan? Boleh tak jangka. Kita tak jangka sebab benda di luar daripada jangkaan. Kalau kita tahu, senang saya nak berwuduk dulu ni. Tapi kita tak tahu. Maka kita tengok keadaan tu. Sekiranya keadaan itu, ni kata ulama, sekiranya kita tak berwuduk, maknanya kita dah dalam keadaan darurat, kita pun balut, mungkin nak mengambil debu tu pun susah, kita dah tangan dah tergantung kat situ, kaki pun susah, jadi sukar. Maka boleh tengok pada pandangan mazhab Syafi'i juga, pandangan Imam Nawawi dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Nawawi, maka dia kata walaupun tidak berwuduk, dalam keadaan yang sangat darurat, maka dia boleh juga sapu di atas. Ada dua pandangan. Tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri, dia kata kena berwuduk sebelum balut. Sekiranya dia mampu, tak mampu, boleh pergi kepada pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dan saya nak sentuh pula, kalau sekiranya kita ambil pandangan Imam Nawawi, maknanya kita tak berwuduk sebelum balut. Jadi kita tak boleh sapu air di atas ni. Sebab apa? Sebab kita tak berwuduk sebelum balut. Maka macam mana kita nak buat? Nak menggantikan tempat balutan ni? Maka kita basuh muka seperti biasa. Okey, selesai basuh muka. Kemudian benda yang boleh kena air, kenakan air. Tangan kena air, tangan kanan kena air. Yang ni macam mana nak buat? Tayamum. Terus tayamum. Terus tayamum. Satu cara. Ada dua cara tayamum tu dihujungkan. Lepas dah selesai wuduk. Lepas selesai wuduk, barulah tayamum. Tapi kalau sekiranya kita nak buat kat sini, maka kita lap dulu air tadi yang kena anggota wuduk tadi, sebab kita nak tayamum. Maka kita tayamum lah. Tayamum macam tadi. Di tempat ni saja kan, ataupun sekeliling muka? Bila sebut tayamum je, dia mesti muka, tangan kanan, tangan kiri. Ada yang tanya tu. Betul. Sini je tu. Ada orang tayamum sini je Ustaz. Dia ambil debu, sap dia. Selesai. Sebut je tayamum, dia mesti muka, tangan kanan, tangan kiri. Okay. Itu satu pandangan. Maknanya dia basuh dulu, kemudian dia nak pindah ke tangan kiri, dia tayamum dulu. Ada pandangan, dia kata tinggalkan di hujung, dah wuduk, maksudnya basuh tangan kanan, yang ni tinggalkan. Tangan kiri basuh, sapu kepala, kaki kanan, kaki kiri, kemudian barulah bertayamum. Sebab apa? Sebab tangan ni tak boleh. Pun boleh juga guna tu. Pun boleh juga, nampak? Dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan saya nak sentuh satu lagi. Kalau Ustaz, sekiranya dia berbalut semua, muka berbalut, tangan berbalut. Semua hujung kaki. Ni memang orang kata hardcore punya accident ni. Kritikal sangatlah. Tangan kanan balut, kiri berbalut. Maknanya semua anggota wuduk tu berbalut. Macam mumia. Balut habis. Tapi nak solat. Jadi macam mana? Adakah dia bertayamum sekali ataupun dia kena bertayamum 4 kali? Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri, khilaf. Ada yang kata sekali saja. Dia macam mandi wajib, sekali je bertayamum.
Ada kata kena 4 kali tayamum. Sebab apa? Ada 4 anggota wuduk yang tak boleh kena air. Apa dia? Muka. Sekiranya dia balut keseluruhan muka, maka muka dia tak boleh kena air, maka sekali tayamum. Tangan kanan dan kiri, 1 tayamum. Kepala sekiranya tidak ada bahagian mana-mana kepala yang boleh kena air, maka dia kena tayamum, dah 3. Kaki kanan dan kaki kiri, 1. Maknanya berapa? 4 lah. Muka, tangan kanan, tangan kiri 1, kepala, kemudian kaki kanan, kaki kiri 1. Jadi 4 kali tayamum. Maknanya kalau sekiranya dia mudah untuk nak buat 4 kali tayamum, buat. Tapi Ustaz, susah Ustaz. Nak buat 4 kali sakit. Betul. Jadi dia boleh menggunakan dalam pandangan yang lain, dalam mazhab Syafi'i juga, hanya sekali saja tayamum sudah memadai, walaupun 4 anggota ataupun separuh anggota yang berbalut yang tidak boleh kena air. Ada orang boleh tayamumkan dia juga kan, kalau bila dia kadang-kadang kritikal, Doktor. Betul. Sekiranya seseorang itu dalam keadaan sakit, contohnya macam dia lah, tak sakit, boleh bergerak, tak boleh bergerak, dia nak berwuduk pun tak boleh. Saya boleh wudukkan dia. Contoh saya ambil wuduk kan, saya wudukkan. Ni dah ada air wuduk ni, kita alang-alang kita wuduk kan. Time bila kita nak spray muka orang, praktikal kita tunjuk praktikal tu. Jangan bimbang dulu sekalian. Time bila kita nak spray muka orang kan, kena pula yang tajam kan. Jadi sekiranya dia tak boleh nak berwuduk ataupun tayamum, kita tolongkan tayamum atau, tapi pastikan dia yang niat. Jangan saya yang niat. Kita dia mesti kena ada niat. niat je kita nak tayamum kan. Bila kita kena macam ni kan, okey, niat kita pun sapu. Okey, bila kita sebut basuh, dia mesti ada air yang menitik. Ada orang kan, tak mahu saya buat sekali lagi. Sapu dulu. Ni kain dapur ke apa ni? Bola ikan. Banyak kepala banyak kepala Sabah. Okey, contohnya ada orang dia spray sikit je. Air ni tak mengalir, nampak? Air tak mengalir. Jadi dia dah sapu. Tak sah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, faghsilu wujuhakum, basuh muka, bukan sapu muka, dia kena basuh. Bila basuh, kan? Tahan sikit ya. Okey, nampak ada air menitik ni? Ada mengalir. Okey, barulah kita sapukan. Sapukan kena pada keseluruhan muka yang kita tahulah, kita ketahui ni muka dia dah selesai, tu satu. Begitu juga dengan tayamum. Okey, kalau tadi wuduk kita dah wuduk, tayamum pun begitu juga. Ni kita tayamum terus. Kan? Kita dah buat. Okey, kemudian kita tekakkan kat muka dia. Suruh dia niat. Suruh dia niat. Okey, niat, kita pun sapu. Kan jadi bedak tu. Orang tanya niat kat mana? Hati ke lisan? Lisan ni untuk menguatkan hati. Yang wajib adalah hati. Sebab tu lintasan. Maksudnya aku bertayamum, dialah yang kena untuk membolehkan solat. Maka kita buat daripada awal. Ada kesan-kesan ni kan. Itu maknanya dia dah bertayamum. Jadi tangan kanan bersama, tangan kiri bersama. Selesai. Cuma mungkin ada soalan yang disebutkan, Ustaz, kalau sekiranya isteri, macam mana dia nak bertayamum? Maka isteri nak wudukkan suami ataupun nak bertayamumkan untuk suami, ataupun suami nak tayamum ataupun berwudukkan untuk wudukkan isteri, maka yang pertama kita sebutkan, kalau sekiranya dia ada sarung tangan, dia pakai sarung tangan, alas tangan. Tapi sekiranya tidak ada, wuduk senang. Wuduk ni kalau katakan dia tak boleh kena, dia tak perlu gosok, tak apa. Yang penting kena air pada semua anggota-anggota wuduk. Ratakan. Tanpa Walaupun kita spray. gosok. Tanpa kita gosok, buat praktikal terus. Ada masa lagi, sikit lagi. Boleh. InsyaAllah. Kan? Tanpa kita gosok, kita pun sapu Suruh macam dia tu niat, kan. Suruh dia niat. Maknanya bahagian-bahagian kita buat dah tanpa kita gosok, sebab menggosokkan ni sunnah. Okey, jelas. Dan tayamum jangan buat. Tayamum tak ada lagi. Ambil tayamum, baling debu. Lempar debu tak boleh. Tayamum tak boleh buat. Jadi pakai sarung tangan. Baru Tapi nak try. baru nak cuba. Tapi kalau sekiranya tak boleh, maka ambil pandangan yang sedikit ringan. Kata walaupun dah sarung tangan tak ada, nak buat ni pun tak boleh, maka bersentuhan laki dan perempuan dalam pandangan mazhab lain, dalam mazhab Syafi'i pun ada, tidak membatalkan solat. Boleh juga ambil dalam keadaan dah memang tak boleh dah. Darurat itu saja. Maka bergantung pada keadaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dan juga memberi panduan. Saya rasa banyak doktor kongsikan pada pagi ini. Jadi bagi anda yang mungkin terlepas, anda boleh ulang tonton di Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook kita. InsyaAllah sama-sama kita sebar luaskan. Banyak lagi foto doktor kita akan kongsikan. Terima kasih kepada abang model kita. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah masjid 3 budaya menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah 1 kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu ucapan yang penuh semangat, Doktor. Saya dengar pun jadi berkobar-kobar. Baik, Doktor dan juga para penonton, sebagaimana yang dapat kita saksikan dalam video sebentar tadi, satu usaha yang cukup murni, iaitu proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama seumpamanya di dalam negara kita di Malaysia. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit progres atau perkembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dai Anas, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau di mana jua ibu-ibu, ayah-ayah berada, sama ada di Malaysia ataupun di luar Malaysia, kita kena usaha untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang kita berada di Kampung Pegu Alor Gajah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita sentiasa mewar-warkan, kita memaklumkan bahawa inilah tempat pusat untuk kita melatih anak-anak mualaf, dan bukan saja anak-anak mualaf tetapi anak-anak yang kita akan ambil untuk belajar bahasa, akhirnya mereka akan menjadi pendakwah dalam pelbagai bahasa. Seperti mana di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Cuba kita rujuk, Allah sebutkan, aku tidak akan mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan tentang hukum hakam. Maknanya bahasa ini adalah perantara untuk kita menyampaikan risalah dakwah. Kerana itu kita nak melahirkan para da'i, mereka ini boleh berdakwah dalam kepelbagaian bahasa. Lagi-lagi kalau mereka ni pelbagai bangsa dan budaya, mereka mudah untuk memahami dan mengajak supaya orang faham tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ketika ni proses pembinaan sedang kita usahakan. Alhamdulillah, apa yang tuan-tuan berikan sekarang, tuan-tuan boleh tengok seperti mana di kaca televisyen, kerja-kerja pembinaan sedang kita usahakan. Dan target kita insya-Allah pada tahun 2025 bulan 7 projek ini siap sepenuhnya. Mungkin ada kata, Ustaz, dana dah mencukupi ataupun belum? Maknanya saya sebutkan dana belum mencukupi. Disebabkan itu kita usaha terus melakukan kempen, dan kita juga memohon kepada semua yang ingin berinfak, berwakaf, untuk sentiasa kita melakukan supaya kerja-kerja ini dapat kita siapkan pada tahun hadapan, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka. Mereka sangat memberi penekanan tentang disiplin audit. Setiap 6 bulan kita akan menghantar laporan untuk minta kebenaran, dan juga kita mendapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka. Saya berjumpa dengan Ketua Menteri Melaka memberikan sokongan, dan baru-baru ini saya menjumpa YDP Majlis Pembandaran Alor Gajah. Ketua Menteri Melaka sentiasa bertanyakan tentang proses pembangunan ini. Alhamdulillah, syukur, dan kita juga projek ini kita mendapat kelulusan daripada Majlis Pembandaran Alor Gajah. Maknanya untuk pembangunan, kerja-kerja semua alhamdulillah telah diberikan kepada Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita buka peluang kerana ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan. Antara syaratnya, kita kena letakkan contohnya STP, ada bangunan-bangunan yang kita kena buat. Maka kita buat buka satu tawaran, beli tanah dan wakafkan. Keluasannya seperti mana yang tertera, 1 kaki persegi RM100. Tujuannya adalah untuk kita beli tanah, campur bangunan dan barang-barang sekali. Maknanya sekaligus kita nak
dia beli tu, maknanya dengan segala hasil dalam tu semua dia akan dapat insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah boleh pergi ke website kita www.akademi Al-Bayan untuk dapatkan info, ataupun boleh memberikan sumbangan di sana setiap hari ke, setiap minggu ke. Di sana juga ada platform untuk berikan sumbangan, dan ataupun dia boleh QR code sahaja untuk nak transfer. Kalau mungkin di luar Malaysia, selalunya mereka akan datang ke tapak, ataupun mereka akan buat transfer yang dibenarkan. Dan begitu juga sekiranya mereka nak pergi ke tapak untuk nak lihat sendiri perkembangan. Ramai yang dah datang daripada Singapura, subhanallah. Memang ramai yang datang, walaupun belum siap. Ada juga artis Zian Azim pun datang. Alhamdulillah, diorang kata 3 kali dia dah datang. Alhamdulillah, ini semua adalah hasil daripada sumbangan orang ramai. Jadi kita mohon semoga Allah berikan kebaikan, kerahmatan seperti mana nombor yang tertera. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, inilah saatnya, inilah waktunya kita nak membangunkan sebuah kompleks. Bayangkan sekiranya mereka ni lahir, mereka dapat dihasilkan. Yang pertama, kita telah mengajarkan kepada mu'alaf ini, iaitu seperti mana kain putih, setiap kali mereka amalkan, mereka belajar solat, mereka puasa, mereka baca Quran, kita dapat saham akhirat. Betul. Sebab apa? Apa yang mereka buat, hasil daripada mereka duduk di kompleks ini, kita akan dapat saham. Begitu juga kalau sekiranya mereka berdakwah, ada orang yang masuk Islam, kita dapat saham mengislamkan orang, hasil daripada kita berikan sumbangan. Sebab tu gerak kerja dakwah ni saya tidak mampu untuk melakukan seorang diri. Saya perlukan ibu-ibu, ayah-ayah untuk sama-sama kita melahirkan para da'i mu'alaf. Semoga setiap apa yang tuan-tuan sumbangkan, kita mendapat saham akhirat. Dan sedikit saja tambahan, kita pecahkan 3 bahagian. Satu, infak, yang mana infak ni kita akan buat untuk pengiklanan, untuk kerja-kerja dakwah. Wakaf kita berikan seperti mana yang mereka mahukan, wakaf. Dan zakat kita akan salurkan kepada mereka yang memerlukan, khususnya mu'alaf. Dan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan lanjut, boleh pergi ke WhatsApp channel Fit Practical, kita ada di sana, Akademi Al-Bayan, cari di sana Akademi Al-Bayan di WhatsApp channel, dan insya-Allah infografik kita akan keluarkan, macam poster-poster, maklumat-maklumat kita akan berikan di sana, insya-Allah. E-book begitu juga dengan e-book. Kita ada juga e-book yang kita buat untuk solat, untuk puasa yang akan kita bakal hadapi ni, dengan mudah dan ringkas seperti mana yang saya ajarkan di Fit Practical ni. Semuanya kita bukukan, alhamdulillah dah ada dah secara cetak dan secara online. Jadi boleh dapatkan, boleh call, insya-Allah. Semoga Allah berikan kebaikan, dan sambal teriak akan berada di pasaran juga, insya-Allah. Kita akan wawarkan, nantikan kemunculan. Itulah Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu inspirasi bagi kita untuk kita sertai usaha murni yang cukup baik ini, pertubuhan Akademi Al-Bayan. Dan Fadil Doktor dan juga para penonton, kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama-sama Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Bapak Ansar, Islam. Dia pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bohunda nisbandata. எனக்கு புரியுது. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kembali dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Masih lagi kita bersama-sama dengan bintang ilmuwan dari Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Kita bawakan Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi ataupun Dr. HD
Dan banyak yang telah pun kita kongsikan doktor bersama dengan praktikal-praktikal yang kita tunjukkan setelah tadi dan juga nota di papan putih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini menjadi satu panduan yang bermanfaat kepada kita dalam usaha untuk kita meraih kita kata apa, keringanan ataupun rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, supaya kita walau apa pun keadaannya tidak boleh sesekali kita mengambil ringan dan juga meninggalkan ibadah, terutamanya solat. Baik, untuk keringanan dalam bersuci, kita nak raikan lagi doktor soalan-soalan daripada sahabat Facebook kita. Untuk soalan yang berikutnya, kita ada Sahziatul Sidik di Facebook. Doktor, bagaimanakah bagi individu yang mengalami pendarahan kecil? Misalnya ketika bersuci sudah dipastikan tiada darah yang keluar, namun ketika solat tanpa sengaja ada darah yang masih mengalir. Apakah seseorang itu perlu menghentikan solatnya atau boleh meneruskan sahaja solat tersebut kerana terdapat keringanan dalam situasi sedemikian? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Syahziatul Siddiq atas soalan. Kita dah maklumkan tadi, darah ni adalah kategori najis mutawassitah, najis pertengahan. Dan cara untuk menyucikannya mestilah dia melalukan air ke atas najis itu sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dan ini kita telah bincangkan dalam bab ketika mana kita nak menghilangkan najis. Kerana bila kita nak solat, antara syarat sah solat ini mestilah menghilangkan najis, sama ada di badan ataupun pakaian ataupun tempat kita nak solat, tempat kita nak sujud, maka di kawasan itu mestilah kita menghilangkan najis sekiranya ada padanya najis. Maka kalau sekiranya ada darah, dia buat operation, dia ada darah yang keluar ketika mana dia solat, maka ulama sebut lihat pada kuantiti darah tu. Sekiranya sakit, sekiranya sikit, bukan sakit, sekiranya sikit. Sedikit. Tersyasul. Tersyasul. Sekiranya sikit. Ustaz, sikit banyak ni macam mana? Mengikut uruf. Sebab tu kadang-kadang ulama dia tak sebut kuantiti. Kejap lagi kita nak pergi timbang pula. Ustaz, berapa banyak ni Ustaz? Berapa mililiter pula. Jadi dia suka. Pada pandangan kita, sikit lagi ni Ustaz. Nampak mengalir sikit. Disebabkan bukan yang sengaja dilakukan. Memang dia mengalir sendiri. Mungkin kita ada sedikit pembedahan, contohnya mata ke ataupun di mana-mana bahagian. Tiba-tiba kejap lagi ada nampak darah mengalir. Maka ulama menyebutkan dalam mazhab Syafi'i sedikit mengikut uruf. Uruf ni mengikut pandangan kita, mengikut masyarakat ni. Adatnya kata sikit je ni. Maknanya walaupun darah itu mengalir tidak membatalkan solat. Tapi kalau sekiranya uruf itu banyak, kita tengok banyak sangat keluar ni sampai tak berhenti, maka ketika itu kata ulama batal solatnya. Dia kena bersihkan, dia kena letakkan pembalut untuk menghalang darah itu, kemudian dia boleh solat. Itu satu keadaan. Satu keadaan lain, sekiranya tangannya contohlah luka, dia pun dah balut, kemudian darah tu keluar, darah tu masih lagi keluar, dia dah balut dah balut banyak dah keluar. Adakah dibenarkan untuk disolat dalam keadaan darah tu masih ada? Maka ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Walaupun darah itu keluar, boleh rujuk juga dalam laman web Mufti Wilayah pun ada tulis mengenai isu ini. Dan sehingga menampakkan kesan-kesan darahnya disebabkan dia dalam keadaan darah tu keluar yang tak boleh dihentikan, maka dia boleh solat dalam keadaan sedemikian, yang mana yang penting darah itu tidak berpindah ke tempat yang lain. Contohnya dia menitik kena kat seluar ke, kena kat tempat lain. Mungkin dia berdarah kena di situ saja, maka tidak jadi masalah. Apa-apa pun lihat pada keadaan-keadaan yang tertentu. Dan sekarang ni kalau darah ni kita boleh menghentikan, dia ada ubat-ubat yang boleh menghentikan pendarahan tu. Jadi kalau sekiranya darah tu banyak keluar, maka rujuklah kepada pihak medikal untuk dia lihat apa cara yang boleh memberhentikan darah tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya ada situasi yang dikongsikan oleh Sirna juga soalannya di Facebook. Situasinya doktor, keringanan dalam bersuci bagi wanita yang mengalami keputihan atau kencing tidak lawas. Salah silbol disebut. Dan bagaimanakah kaedahnya doktor bagi memastikan solatnya sah dan tidak dikatakan menanggung najis, doktor? Baik, terima kasih pada Puan Sirna. Ada dua soalan yang saya nampak yang perlu difahami. Satu, kencing tak lawas, itu yang kedua lah.
Tapi saya nak bawa yang tu dulu sebab yang ni adalah kategori orang yang sakit. Dia sama ada kencing tak lawas ataupun orang Kedah kot sebut kencing tak tus dia sebut. Kan istilah-istilah ataupun kentut-kentut yang keluar daripada, minta maaf saya sebut faraj, yang jalan depan ataupun jalan belakang. Dia memang penyakit, bukan sengaja nak kentut. Angin yang berterusan. Angin yang berterusan. Kan memang akan keluar. Ni selalu soalan yang akan ditanyakan, sama ada keluar jalan depan ataupun jalan belakang, iaitu air kencing ataupun najis yang sentiasa keluar, ataupun yang macam yang disebutkan terkentut-kentut, ataupun apa saja yang keluar jalan depan yang mana kategorinya adalah sakit. Maka cara untuk dia solat adalah dia kena tunggu masuknya waktu solat. Tak kiralah solat apa, dia kena tunggu masuknya waktu solat. Walaupun orang tak azan, yang penting waktu solat tu dah masuk, maka dia pergi ke tandas, dia bersihkan. Dia bersihkan tempat jalan depan ataupun jalan belakang, di mana yang dia perlu bersihkan, dia bersihkan. Kemudian dia pakai lampin ataupun pakai pelapis sekiranya diperlukan. Tapi kalau jenis kentut-kentut ni tak perlu keluar, tak keluar apa pun. Tapi jenis kencing yang tak lawas ni ataupun yang sentiasa keluar ni, dia letak lampin ataupun pelapis supaya benda tu tak mengalir, tak menitik. Kemudian dia berwuduk. Dalam keadaan dia nak pergi berwuduk ataupun dalam keadaan berwuduk ataupun dalam keadaan selesai wuduk, air kencing tu keluar, maka tidak jadi masalah sebab dia sakit. Jelas. Dan orang ini mesti bersegera untuk melakukan solat. Segera. Dia tak boleh main handphone dulu. Kita buat status dulu. Dan berwuduk. Tak boleh. Dia hanya boleh ketika mana nak tunggu imam ataupun nak pergi surau ataupun nak tunggu iqamah, itu tidak jadi masalah. Apa saja berkaitan tentang solat boleh. Tapi kalau sekiranya nak bentang sejadah, boleh. Tapi kalau duduk dulu, tengok drama dulu, pergi makan dulu, maka dia kena ulang daripada awal, kata ulama. Okey. Kena masuk waktu dulu. Kena masuk waktu dulu. Maksudnya kena ulang daripada awal, macam tadilah dia kena bersihkan dan sebagainya. Dan ulama sebut orang yang berpenyakit ini, kencing tak lawa ke, apa sajalah, kentut-kentut ke yang keluar jalan depan belakang, sekiranya dia tengok keadaan. Sekiranya pukul, contoh waktu zuhur 1:30, contohlah. Pukul 3 selalu tak ada dah. Maknanya kentut-kentut tak ada keluar air, dia kena sembahyang pukul 3. Sebab waktu tu tak keluar. Ataupun kalau sekiranya dia makan, akan jadi keluar banyak. Tapi kalau dia tak makan, tak keluar, maka jangan makan. Waktu nak solat jangan makanlah. Maknanya dia berhenti makan sejam ke sebelum supaya benda tu tak keluar. Dia kena. Sekiranya dia makan juga, maka solatnya tidak sah. Disebabkan apa? Dia tahu cara untuk memberhentikannya. Maka dia kena buat dengan cara untuk bagaimana nak memberhentikan. Jelas? Pilih keadaan yang lebih baik. Pilih keadaan ketika mana najis tu tak keluar. Bersih. Okey, jelas? Itu kencing yang tak lawas. Sekiranya keputihan. Keputihan ni ulama sebut ada 2 jenis. Ni yang orang perempuan kena faham. Minta maaf walaupun saya orang lelaki, tapi kita kena faham juga. Betul. Dalam istilah Arab disebut rutubah al-faraj. Rutubah al-faraj ni dia ada cairan ataupun peluh, kadang-kadang peluh yang ada di kemaluan. Minta maaf saya sebut ibu-ibu ayah-ayah, sebab benda ni adalah benda fiqah. Kadang-kadang peluh ni bukan daripada dalam faraj. Bila bukan air yang keluar daripada dalam faraj, macam mana kita nak tahu? Okey, ulama sebut dalam mazhab Syafi'i disebut, kalau sekiranya orang wanita dia cangkung, dia duduk dalam keadaan mencangkung, yang mana di luar tu yang nampak pada kadar zahir untuk nak membasuh najis yang pada kadar yang perlu kita basuh najis, itulah yang disebut luaran. Luaran ini sekiranya berpeluh di sana ataupun mungkin di celah kangkang berpeluh, maka dia tidak membatalkan wuduk ataupun dia tidaklah najis. Tetapi yang keluar daripada dalam, yang mungkin saluran air kencing yang tak perlu kita basuh, ialah kalau dalam, contohnya minta maaf jalan depan belakang, kita tak perlu masukkan jari. Kalau jalan belakang kena masuk korek, minta maaf saya sebut. Tak perlu, sebab kita basuh pada zahir. Kadar zahir. Kalau kadar zahir ni tak apa. Tapi kalau yang kadar batin ini, kata ulama, sekiranya keluar, tak kiralah keluar keputihan ke, kehijauan ke, kecoklatan ke, kemerahan, keluarlah apa pun, maka dalam mazhab Syafi'i, keluar jalan depan dan jalan belakang, maka ia dikira sebagai najis. Maka orang perempuan kena ingat, minta maaf saya sebut, ni hal ehwal orang perempuan. Sebab kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, ni bab perempuan Ustaz, laki tak boleh sentuh, tapi dah kita mengajar. Betul. Jadi orang perempuan kena ingat, bila dia nak solat,
dia kena tahu keadaan diri dia. Kalau sekiranya dia jenis ada keputihan, sebelum dia nak solat, dia kena pergi toilet dulu, kena pergi tandas, bersihkan dulu, tukar, dia panggil panty liner, dia tukar dia punya dalaman tu, barulah dia solat. Sekiranya dia solat dalam keadaan begitu, solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab apa tidak sah? Sebab ada najis. Maka dia berguluman dengan najis. Maka tengok keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Allahu Akbar. Jadi Islam agama yang penuh kasih sayang, memudahkan umatnya dalam setiap keadaan. Dan apabila tiada air ataupun dalam keadaan yang tertentu, ada rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda cinta kasih kepada hamba-Nya. Fadil Doktor dan juga para penonton, kita banyak lagi akan kita kongsikan. Terus kekal bersama-sama Tenda Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama-sama dengan Tenda Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi membicarakan keringanan dalam bersuci. Dalam bab kita nak bersuci ini, banyak perkara-perkara penting yang perlu kita sama-sama hadamkan dan juga kita hayati. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah ni dalam keadaan berilmu. Dan kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Fadil Dr. HD. Fadil Dr, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook, Norjura Azrin Sufyan. Baik doktor, bagi orang yang tidak boleh untuk menggunakan air bagi tujuan mandi wajib ataupun berwuduk, dan begitu juga dia tidak boleh menggunakan debu tanah bagi tujuan bertayamum disebabkan oleh penyakit yang dialaminya, dan jika dia tetap menggunakannya, hal itu akan semakin menambahkan kemudaratan kepadanya. Bagaimanakah caranya mendirikan solat? Dan yang kedua, bagi sesetengah tempat yang mengalami masalah air, bagaimanakah yang dikatakan memenuhi rukun wuduk dengan air yang terbatas dan cara-caranya? Mohon pencerahan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Nur Jura atas dua soalan. Yang pertamanya, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk berwuduk, mampu tak mampu, dia kena melihat pada kondisi keadaannya, dan dia perlu bertanyakan kepada orang yang lebih mengetahui. Contoh, kalau faktor kesihatan, jangan tanya ustaz, dia kena tanya pihak medikal, sebab medikal ni dia tahu boleh memudaratkan ke ataupun tidak, luka ni boleh macam mana. Sebab ustaz ni dia boleh bagi guideline secara umum, tetapi untuk nak detect sama ada boleh ataupun tidak, kena tanya yang pihak yang pakar dalam bab itulah. Maka sekiranya dia tak boleh kena air, macam saya sebut tadi, melecur satu badan, dia tak boleh kena air, ataupun dia tak boleh kena debu, sebab debu lagi boleh menyebabkan bakteria dan sebagainya. Kalau sekiranya benda itu berlaku, maka bagaimana dalam keadaan dia solat? Kita dah sentuh tadi faqid tahuraini, iaitu dia tak boleh berwuduk, dia tak boleh bertayamum, maka dia kena solat menghormati waktu. Sekiranya tempoh ni dalam mazhab Syafi'i, sekiranya tempoh dia mungkin dalam 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, dia rasa dia mampu untuk qada balik, sebab dalam mazhab Syafi'i kena qada. Dalam mazhab lain disebut tak perlu qada, sebab dah dia kata dah bila dah ada salah satu dalam keadaan darurat, yang mana syarat sah tadi tidak boleh digunakan, tak boleh pakai, contoh tak boleh nak menghadap kiblat, tak boleh nak bersuci, tak boleh nak mengangkat hadas dan sebagainya, maka itu dalam keadaan-keadaan tertentu, maka dia boleh solat dalam keadaan-keadaan yang dia boleh. Itu dalam pandangan mazhab lain. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, sekiranya tak menepati syarat-syarat sah solat ini, contohnya macam tadi, dia tak boleh berwuduk dan tak boleh bertayamum dalam tempoh yang sekejap, mungkin 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, 5 waktu, mungkin dalam keadaan dia mampu qada, maka dia kena qada. Sekiranya dia dah kembali kepada keadaan asal, dia kena qada lah. Tapi waktu tu panjang, seminggu, sebulan, 2 bulan nak qada, subuh pun kadang-kadang tak mampu nak qada. Sebulan punya nak ni. Satu hari ada 5 waktu, kali dengan 30, dah banyak lah, 150. Macam mana nak qada ustaz? Maka kata para alim ulama', kalau sekiranya waktu tu dah terlampau banyak, maka tak perlu qada, cukup dengan solat menghormati waktu tadi, walaupun dia dalam keadaan tak berwuduk dan tak bertayamum disebabkan keadaan darurat. Itu jelas. Kemudian yang kedua, soalan kalau sekiranya dia ada masalah air, yang mana nak memenuhi rukun wuduk, dia kena dahulukan.
Kalau air untuk kegunaan dia punya minuman ataupun dia tunggangan punya dia, unta dan sebagainya. sekiranya dalam keadaan tertentu, Musafir. maka musafir dia boleh menjimatkan air untuk kegunaan dia dan dia boleh berpindah kepada tayamum. Itu kelonggaran sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang tidak memiliki air yang banyak. Dia boleh berpindah kepada tayamum, maka dia tayamum seperti tadi. Cuma sedikit tambahan. Ustaz, kalau dia nak mandi wajib, orang yang bertayamum sakit, dia nak mandi wajib macam mana? Mandi wajib adakah dia kena guling-guling? Sebab ada sahabat Nabi Amr, dia berguling-guling. Guling atas pasir. Dekat pasir. Sebab apa? Nak kena air kan. Maka bila sebut tayamum saja, dia mesti muka, tangan kanan, tangan kiri hingga ke siku. Itu. Dan setiap kali orang yang menggunakan tayamum ni, contohnya bagi orang yang macam tadilah, dia kena tunggu masuknya waktu solat baru dia boleh bertayamum. Kemudian sekali saja, satu fardu dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu dinamakan istibahatis salah, untuk membenarkan solat. Tapi kalau kita mengangkat hadas, dia jadi macam wuduk. Itu bagi pandangan mazhab Maliki, nampak? Dalam mazhab Syafi'i, satu waktu, satu kali tayamum sahaja. Okey. Kemudian bagi orang yang mandi wajib, dia tayamum seperti biasa. Maknanya dia kena sapu muka, tangan kanan, tangan kiri. Niatnya? Niatnya saja aku bertayamum untuk membenarkan solat, membolehkan solat kerana Allah. Okey, itu satu. Bagi orang yang mandi wajib dengan tayamum, selepas daripada itu dia jumpa air. Dia kena ulang tak mandi wajib dia? Kena ulang mandi wajib. Dia kena buat mandi wajib seperti biasa sebab dah jumpa air. Tayamum itu untuk nak membolehkannya solat sahaja. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i yang sangat panjang dan insya-Allah kita akan bahagikan tajuk-tajuk. Sebab tu kena ikuti setiap hari Selasa insya-Allah. Amin insya-Allah. Maknanya bila dia dalam keadaan hadas besar, cukup sekali saja termasuklah untuk berwuduk. Untuk dia membolehkan solat. Ya, betul. Sebab ulama sebut begitu juga dengan wuduk. Wuduk ni kalau kita mandi wajib dah include bahasa orang putihnya, dia termasuk dalam wuduk tu sekali. Betul. Kan ada yang tanya pula, jadi saya terus dia tanya senang supaya tidak meninggalkan kemusykilan, biar tahu jangan keliru. Baik, kita ada Intan Zurina Abdul Razak, doktor. Soalan yang berikutnya, doktor, siapakah lagi yang mempunyai autoriti untuk menentukan seseorang pesakit itu tidak boleh terkena air selain daripada doktor? Contoh, adakah rawatan alternatif seperti bomoh boleh diperakui keilmuannya? Terima kasih, doktor. Terima kasih pada Puan Intan sebab kita sebut tadi tentang ni kan. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, cuba rujuk dalam ayat ni. Sebenarnya ayat ni dia memberikan impak yang besar. Yang mana Allah sebut, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu kena bertanya kepada orang yang ada ilmu pengetahuan sekiranya kamu tidak ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni kena tengok pada orang yang ada pengkhususannya. Tak semua orang ada pengkhususan. Takhasus dia. Walaupun dia namanya doktor, contoh Dr. Hadi, tapi saya bukan medical. Kan? Saya boleh memberikan secara umum dalam bab fiqah begini dan begini, tetapi dia kena rujuk kepada yang pakar. Pakar dia apa dia? Dia tak boleh rujuk contohnya Tok Bomoh lah dia sebutkan tadi. Macam mana Tok Bomoh nak detect dia ni sakit ataupun tidak? Betul. Dia kata saya ada ilmu batin. Dia bukan ada ilmu batin, dia kena ada ilmu pengetahuan yang jelas. Sebab tu tak sama orang yang mengetahui, Allah sebut dalam Quran, dengan orang yang tak mengetahui. Jadi pihak berautoriti ni selain daripada doktor, dia kena tengok kepada orang yang mungkin dia taklah kerja sebagai doktor medical, tetapi dia ada ilmu kedokteran. Dia tengok, saya pernah belajar, saya tahu tentang ilmu-ilmu sedemikian. Maka walaupun dia tak kerja di hospital ataupun di klinik, tapi dia ada ilmu kedokteran itu, maka orang itu boleh kita ambil sekiranya dia memberikan pandangan itu, pandangan yang tidak memudaratkan kita. Sebab tu kata ulama, sebenarnya yang kena berijtihad adalah diri kita sendiri. Betul. Dan kerana itu kita kena belajar. Walaupun ada ustaz, saya pening, ni khilaf, yang ni khilaf, yang ni khilaf. Khilaf itulah yang membawa kesenangan, kemudahan kepada kita. Contoh saya sebut, siapa yang boleh bagi tahu kita tak boleh semayang berdiri? Kita ni sakit ni, sakit lutut, sakit pinggang. Kalau kita ni, kita akan tumbang. Doktor kata, kamu ni sakit. Tapi kalau kamu mampu, doktor pun kata itu, kalau kamu mampu, kamu bolehlah semayang berdiri. Jadi, siapa yang nak bagi tahu mampu atau tak? Diri sendiri lah. Tapi ada orang pakcik sebelah, dia tengok,
awak kan muda lagi. Awak patutnya sembahyang berdiri. Pakcik sakit ke saya yang sakit? I know who am I. Kena speaking. Saya yang sakit. Saya. Kalau sekiranya saya memudahkan benda tu, sepatutnya saya kena sembahyang berdiri. Saya mampu, tapi saya sembahyang duduk. Jadi antara rukun untuk solat ini adalah berdiri tegak. Dia tidak memenuhi, maka solat dia tidak sah. Selesai. Bila solat tak sah, dia solat tadi dalam keadaan duduk, maknanya Allah tak terima. Rugilah dia. Jadi sebab tu dia nak menipu. Dia bukan menipu kita, dia menipu diri dia. Tak menipu Allah pun. Menipu diri dia sendiri. Sebab tu orang ni siapa yang perlu, pihak badan berautoriti ni kita tengok kepada mereka, walaupun dia ustaz, kadang-kadang ustaz macam tadilah. Tanya sahabat kata, kamu kena mandi. Mandilah laki tu. Seperti mana hadis Jabir bin Abdullah, mati. Nabi marah. Betul. Nabi kata kena bertanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita berkenaan dengan solat. Tadi saya tertarik bila doktor sebut, kalau kita tahu kita tak boleh berdiri, ataupun kita tahu kita boleh berdiri walau seketika, berdirilah. Sebab tu kena ada panduan dan juga ilmu yang benar lagi sahih. Sebab tu kita ditanyalah ustaz, kita bawakan ramai para ilmu atau masalah Dr. HD untuk kongsikan kepada kita sebagai panduan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tak sudah doktor, kita telah pun sampai ke 3 pelantikan yang mungkin doktor boleh kongsikan sebagai rumusan keseluruhan khulasah keringanan dalam bersuci. Saya serahkan kepada doktor. Terima kasih pada Dayanas, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, yang nombor satu, dia mestilah kita kena belajar. Walaupun bab itu adalah bab yang khilaf, macam saya sebut tadi. Kadang-kadang masyarakat kita nak senang, ustaz. Bagi boleh ke tak boleh? Jadi kita kena tahu. Kadang-kadang kita ni akan compare, ustaz, saya dengar begini. Saya dengar dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Macam yang kita sebutkan tadi, sapu di atas balutan ataupun tak sapu. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri kata dia mesti berwuduk sebelum balut. Barulah dia boleh sapu di atas balutan. Imam Nawawi kata kalau sekiranya sukar susah, dia dah balut, boleh juga sapu walaupun dia tak berwuduk. Nampak? Jadi lihat pada keadaan kita, senang ke susah? Kalau kita rasa susah, boleh ikut pandangan dalam Imam Nawawi, mazhab Syafi'i juga. Yang kedua, kita kena faham bahawa Islam ni adalah agama yang sangat mudah, sangat ringan. Maka keringanan itulah yang kita ambil untuk menyempurnakan ibadah kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keringanan dalam bersuci kita ada 2. Satu, kita boleh bertayamum dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, sekiranya tak boleh berwuduk dan tayamum, maka kita boleh solat menghormati waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan mudah-mudahan yang mana yang menulis nota dan juga apa saja ilmu yang dikongsikan pada pagi ini kita dapat sama-sama amalkan dan juga sebar-sebarkan, doktor. Kita mungkin ada yang tidak menonton kita pada pagi ini, mudah-mudahan mereka juga dapat mengambil manfaat. Dan doktor, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di pagi Selasa yang barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mengiktiraf ya Allah keagungan, kehebatan, keesaan Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, banyak dosa yang telah kami lakukan dengan tangan-tangan kami ya Allah. Maka kami memohon padamu ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengampunkan dosa kami ya Allah. Dengan nama yang Maha Pemurah, dengan nama yang Maha Pengampun, maka ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan setiap amalan yang Engkau perintahkan ke atas kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami sentiasa ikhlas dalam melakukan segala amalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang susah, berikanlah kepada mereka bantuan. Ada dalam kalangan kami yang berdosa, maka ampunkanlah dosa kami. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai keaiban, maka tutuplah aib kami. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu ya Allah. Jika hajat kami baik dan Engkau redha, maka permudahkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah hajat-hajat kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Sekali lagi jutaan terima kasih, jazakallah khair kepada Fadil Dr. Hishri dan kepada seluruh para penonton. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama dengan Dr. Hishri lagi untuk kita mendengarkan banyak lagi topik-topik yang menarik akan kita kongsikan di pagi Selasa. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh produksi Tanyalah Ustaz TV3 dan semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.